Boleh. Okey, baik. Boleh. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan pengelasan organisma. Okey, so organisma ni seperti yang saya cakap lah, secara amnya dia terbahagi kepada dua. Okey, iaitu haiwan dan juga tumbuhan. Okey, itu secara am. Okey, dan haiwan dan tumbuhan ni ada banyak jenis. Memang banyak, terlalu banyak jenis. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berkaki, ada yang tak berkaki. Ada yang boleh terbang, ada yang tak boleh terbang, ada yang boleh berenang, ada yang tak boleh berenang, ada yang berbulu, ada yang tidak berbulu. Okay, so berdasarkan ciri-ciri sepunya tersebut, ciri-ciri khas itu, kita boleh kelaskan dia kepada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Okay, so sebab tu hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pengelasan organisma. Ya, sekejap. Okey, baik. Pengelasan organisma. Kita tengok satu-satu. Baik. Macam yang saya cakap tadi, secara amnya organisma terbahagi kepada dua, iaitu haiwan dan tumbuhan. Okey, awak boleh tengok juga dalam buku teks awak. Sama je slide dengan buku teks. Okey, haiwan. Kita pergi kepada haiwan dulu. Haiwan pun boleh dibagi kepada dua jenis. Okey, dalam kumpulan besar dia boleh bagi kepada dua jenis, iaitu vertebrata dan invertebrata. Okey, apa maksud vertebrata? Vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang, okey, tulang belakang. Okey, yang invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Tumbuhan juga kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan yang besar, iaitu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kumpulan haiwan vertebrata, maksud haiwan yang mempunyai tulang belakang. Kita boleh kategorikan dia pula kepada 5 jenis. Okey, kelima-lima ni awak kena ingat. Okey, yang pertama ialah ikan. Okey, yang pertama ialah kumpulan ikan. Segala jenis ikan lah. Kecuali ada juga ikan yang bukan dalam kumpulan ikan. Nanti kita akan tengok. Ada ikan yang bukan daripada kumpulan ikan. Nanti kita akan tengok dia masuk kumpulan mana. Okey, kemudian amfibia. Okey, ini haiwan yang bertulang belakang ataupun vertebrata. Yang ketiga reptilia. Yang keempat burung. Dan yang kelima mamalia. Okey, so 5 kumpulan utama haiwan yang awak perlu tahu. Okey, kemudian haiwan invertebrata. Okey, haiwan invertebrata kita bahagikan pula kepada 2 jenis. Okey, yang pertama berkaki. Yang kedua tanpa kaki ataupun tidak berkaki. Okey, yang berkaki pula kita boleh bahagikan lagi kepada 3, iaitu yang mempunyai 3 pasang kaki, maksimum 3 pasang kaki. Kemudian yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Itu haiwan yang invertebrata yang berkaki lah. Berkaki tu kita boleh bahagikan pula kepada 3 pasang kaki dan lebih daripada 3 pasang kaki. Okey. Nak contoh ke? Tak apa, nanti ada contoh saya akan tunjuk. Yang ni secara umum je dulu. Okey, yang tanpa kaki pula. Yang tanpa kaki ni kita boleh bahagikan dia kepada bersegmen dan tidak bersegmen. Sebenarnya lah bersegmen dan tidak bersegmen. Haiwan yang bersegmen ni maksudnya haiwan yang badan dia ada macam garis-garis. Tu bersegmen lah. Satu lagi tidak bersegmen. Seperti cacing. Cacing ni bersegmen lah. Okey, yang tidak seperti cacing, maksudnya dia tidak bersegmen. Contohnya macam apa yang tidak bersegmen tapi dia tak ada kaki. Contohnya macam siput, siput babi. Siput babi dia tak ada kaki dan dia badan dia tidak bersegmen seperti cacing. Okey. Baik, kemudian tengok pula tumbuhan. Tumbuhan kita bagi kepada 2, tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Okey, berbunga ni maksudnya cara dia membiak lah. Okay, cara dia membiak secara berbunga ataupun tidak berbunga. Kalau tidak berbunga, dia membiak melalui mungkin cara lain seperti menghasilkan spora dan sebagainya. Okey, baik. Tumbuhan berbunga pula kita kategorikan dia kepada 2, iaitu monocotyledon dan yang kedua dicotyledon. Okey.
Monocotyledon ni maksudnya adalah satu cotyledon. Dalam biji benih, kalau kita belah dia kepada dua, okay, kerata rentas dia tu, dalam tu ada satu satu benda yang kita panggil sebagai cotyledon yang berwarna hijau. Okay. Kalau monocotyledon ni, benda kecil yang berwarna hijau tu ada satu sahaja. Okay, itu untuk tumbuhan monocotyledon. Nanti saya akan tunjukkan contoh gambar. Kalau saya cakap mungkin awak tak berapa jelas sangat. Okay, yang kedua dicotyledon. Dicotyledon bermakna dalam biji benih tumbuhan tersebut ada dua cotyledon. Dia boleh bagi dua cotyledon tu. Ada dalam tu ada dua. Nanti kita tengok gambar ni. Ada gambar ni. Okay, baik. Seterusnya. Tumbuhan tidak berbunga pun kita boleh bagi kepada dua, iaitu berbiji dan satu lagi tanpa biji. Okay. Baik. Tumbuhan berbiji contohnya dia bagi kat sini seperti conifer lah. Conifer seperti pokok pine dan sebagainya. Okay, kalau tanpa biji ada banyak. Contohnya macam lumut, alga, paku pakis. Itu contoh. Baik, kita pergi kepada pengelasan haiwan. Pergi kepada pengelasan haiwan terlebih dahulu. Okey, macam saya cakap tadi, haiwan terbahagi kepada 5. Kan saya dah cakap tadi kan, haiwan terbahagi kepada 5 kan. Okey, ni 5. Haiwan terbahagi kepada 2, vertebrata dan invertebrata. Kemudian vertebrata terbagi kepada 5. Okey. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Dia tunjuk kat sini. Nampak ni, slide saya. Tengok slide saya. Vertebrata, haiwan bertulang belakang. Invertebrata, haiwan yang tidak bertulang belakang. Haiwan invertebrata merupakan haiwan yang paling banyak bilangannya di bumi dan sebahagiannya merupakan serangga. Okey. Ni contoh haiwan dekat sini dia bagi. Satu invertebrata, satu lagi vertebrata. Tengok kat sini siput. Okey, siput babi. Invertebrata, dia tak ada tulang belakang. Contoh satu lagi ialah tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman pun dia tak ada tulang. Dia tak ada tulang belakang. Manakala bagi vertebrata pula, dia bagi contoh kat sini apa ni? Cicak kan? Cicak vertebrata sebab dia ada tulang belakang. Begitu juga dengan ikan. Ikan tadi termasuk dalam kumpulan vertebrata. Okey, kita tengok satu-satu. Invertebrata dulu. Haiwan yang mempunyai invertebrata, haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey, haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Sesetengah daripadanya hidup di dalam air dan sesetengah pula hidup di darat. Okey. Sesetengah invertebrata mempunyai banyak kaki dan sesetengah tidak berkaki. Okey, contoh invertebrata. Dia bagi contoh lagi. Supaya awak faham. Okey, antaranya ialah cacing tanah. Cacing tanah ni invertebrata lah. Tak ada tulang. Pacat, kumbang, lalat, belalang, lipas dan juga siput. Okey, baik. Seterusnya. Ada lagi contoh kat sini, banyak dia bagi kat sini. Ada udang dekat situ, ada obo-obo, siput, umang-umang, lelabah, lipas, tapak Sulaiman. Okey, baik. Ini pun ada lagi contoh dekat sini. Dia bagi labah-labah, lebah, siput dan juga obor-obor. Ini jellyfish ya, obor-obor. Okey, baik. Invertebrata boleh dibahagikan kepada 2. Okay, kalau dekat sini boleh dibagi kepada 2 lah. Satu berkaki, satu lagi tidak berkaki. Okey. Berkaki sendi. Saya cakap sendi lagi ya. Okey. Invertebrata berkaki ni kita boleh bahagi pula kepada jenis-jenis dia. Ada yang 3 pasang kaki, ada yang 4 pasang kaki, ada yang lebih daripada 4 pasang kaki. Okey, kita tengok satu-satu. Yang 3 pasang kaki. Dekat situ dia tunjuk kat situ lalat, kumbang, cengkerik. Ni yang mempunyai 3 pasang kaki. Okey, kat gambar pun ada kat situ kalau tak kenal. Kalau tak kenal cengkerik macam mana kan? Tu tengok dekat situ. Okey, yang kedua 4 pasang kaki. Terlepas pula. Okay, contoh dekat sini 4 pasang kaki, kala jengking dan juga labah-labah. Lebih daripada 4 pasang kaki. Kita tengok apa dia. Ada tak? Ada. Okey, antaranya ialah lipan, ketam dan juga udang. Okey. Udang dekat situ ada lebih daripada 4 pasang kaki. Okey, kita tengok pula invertebrata yang tanpa kaki. Okey.
Invertebrata yang tanpa kaki, seperti cacing. Okey, tidak seperti cacing. Okey, sebenarnya saya lebih suka kalau dia bagi kepada badan bersegmen dan tidak bersegmen. Sama je. Okey, baik. Yang seperti cacing, contohnya cacing tanah, cacing pipih, apa nama ni? Pacat. Pacat badan dia bersegmen. Okey, kemudian yang tidak seperti cacing. Contohnya adalah tapak Sulaiman, siput dan juga obor-obor. Macam itu je obor-obor. Okey, baik. Seterusnya. Ni contoh invertebrata berkaki. Saya siap bagi gambar ni. Kalau tak faham juga tak tahulah. Okey. Lebah, pepatung, kalajengking dan juga labah-labah. Ini invertebrata tanpa kaki. Antaranya ialah cacing tanah, tapak Sulaiman, obor-obor, siput dan juga sponges. Sponges ni saya tak pasti menatang apa. Okey. Organisma ataupun mikroorganisma. Nanti awak boleh search lah sendiri. Okey, baik. Senang je. Okey, itu tadi invertebrata. So, awak ingat balik. Kalau boleh ingat balik, invertebrata terbagi kepada dua. Pertama berkaki, satu lagi tidak berkaki. Dan yang berkaki ni, awak bahagikan pula kepada berapa pasang kaki dia ada. Okey, so awak boleh buat dalam bentuk peta pokok. Okey, awak boleh buat dalam bentuk peta pokok. Kalau awak nak buat nota, invertebrata terbagi kepada dua, berkaki, tidak berkaki. Okey, mana berkaki tu bagi pula kepada berapa pasang kaki. Kemudian yang tidak berkaki tu, okey, bagi pula kepada badan bersegmen dan tidak bersegmen. Nanti awak boleh buat nota sendiri ya. Okey, baik. Tengok pula vertebrata. Okey, vertebrata ni banyak sikit lah sebab dia banyak kumpulan. Okey, vertebrata mempunyai haiwan yang mempunyai tulang belakang dan tengkorak yang melindungi otak. Vertebrata dibahagikan kepada 5 kumpulan utama, 3 daripadanya adalah berdarah sejuk. Ini kena ingat. 3 daripadanya ialah berdarah sejuk dan 2 berdarah panas. Okey, nanti kita tengok. Haiwan yang berdarah sejuk dipanggil sebagai poikilotherma. Boleh menyesuaikan suhu badan mereka berdasarkan persekitaran. Haiwan yang berdarah panas dipanggil homoiotherma, boleh mengekalkan suhu badan yang malar tetap tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Okey, senang cerita, ada haiwan antara 5 kumpulan tu, ada 3 daripadanya kumpulan yang berdarah sejuk. Okey, yang 2 lagi adalah berdarah panas. Okey, saya bagi tahu dulu yang berdarah sejuk. Okey, yang berdarah sejuk, yang pertama adalah ikan, kumpulan ikan. Yang kedua, kumpulan reptilia. Okey, yang ketiga ialah kumpulan amfibia. Okey. So 3 itu berdarah sejuk, manakala burung dan juga mamalia berdarah panas. Okay, nanti kita tengok. Okey, baik. Salah ni slide ni. Tak maaf, salah. Slide ni salah. Sebenarnya yang vertebrata yang sepatutnya ada 5 kumpulan ni. Invertebrata ni bukan saya ni dia punya gambar ni salah. Okey, kita tengok yang pertama, mamalia. Kita tengok apa ciri-ciri mamalia ni. Awak kena kenal nanti dalam kumpulan ni, mamalia ni apa ciri-ciri dia. Biasanya soalan dia akan tanya, apakah ciri-ciri haiwan di atas? Dia tak akan tanya direct. Okey, apakah haiwan di atas? Apakah haiwan kumpulan bagi haiwan di atas tak? Dia mungkin bagi gambar seekor haiwan dan ditanya, apakah ciri-ciri yang haiwan yang di atas ni? Mungkin awak kena jawab lah, dia berdarah panas, dia melahirkan anak, contohnya macam tu. Okay, soalan sekarang dia tak direct tanya soalan yang mudah lah maksudnya. Okay, baik. Mamalia. Okey. Baik, mamalia habitat dia ialah air dan darat. Okey. Berdarah panas, bentuk badan pelbagai, pergerakan berenang, berjalan dan berlari. Permukaan badan diliputi bulu halus atau rambut. Okey.
Bernafas menggunakan paru-paru. Respirasi itu maksudnya cara dia bernafas. Kadah pembiakan persenyawaan dalam melahirkan anak, beranak, maksudnya dia beranak, dia bukan bertelur. Dia beranak kecuali platypus dan tenggiling, anaknya menyusui ibu, mempunyai sepasang telinga luar, telinga bercuping. Contoh haiwan ialah monyet, kelawar, ikan, paus dan anak. Okey, baik. Tadi kan saya cakap kan, ada ikan yang bukan daripada kumpulan ikan. Okey, kat sini dia dah bagi dah jawapannya, iaitu ikan paus dan juga ikan lumba-lumba. Okey, ikan paus dan ikan lumba-lumba, dolphin, dia bukan dalam kumpulan ikan, awak jangan salah Ikan paus dan dolphin dia duduk dalam kumpulan mamalia. Okey, tolong ingat. Okay, kalau dekat buku awak tu, buku teks tu, awak tolonglah highlightkan pakai pensel ke. Okey, bahawa mamalia dan paus dan juga dolphin adalah kumpulan mamalia. Jangan salah Okey, begitu juga dengan kelawar. Okey, kelawar. Kelawar ni awak jangan salah faham, dia bukan duduk dalam kumpulan burung. Tapi dia duduk dalam kumpulan mamalia. Kerana apa? Pernah keluar satu soalan ditanya, kenapakah haiwan di atas tidak dikategorikan sebagai burung? Walaupun dia mempunyai sayap. Okay, kerana dia melahirkan anak dan badannya diselaputi oleh bulu halus atau rambut. Okay, itu jawapan dia. Kelawar ni dia beranak dia tak bertelur. Kita tengok seterusnya. Ini lagi contoh-contoh mamalia yang ada dekat sini. Okay, zirafah, kelawar, singa, platypus, landak. Okay. Apa lagi? Rusa. Kan lumba-lumba Okey, baik. Ciri-ciri luar biasa sebilangan mamalia ni yang saya cakap tadi. Okey, ciri luar biasa sebilangan mamalia. Contohnya kelawar walaupun mempunyai sayap dan boleh terbang macam burung. Okey, tapi dia tidak dikategorikan sebagai burung. Begitu juga dengan ikan paus dan dolphin. Okey, tidak di dalam kumpulan ikan. Okey, kita tengok pula kumpulan burung. Okey, baik. Mamalia tadi berdarah panas Mamalia berdarah panas dan beranak. Okey, dia tidak bertelur Okey, burung. Apa beza burung dengan mamalia tadi? Okey, burung kalau kita tengok masih sama dengan haiwan-haiwan tadi, mamalia yang tadi. Cuma bezanya burung ni dia tinggal di atas darat. Okey, kalau macam haiwan mamalia tadi, dia ada yang di darat, ada yang di air. Okay, darah masih sama, darah panas, pergerakan guna sayap untuk terbang tapi tak semua boleh terbang. Okay, kalau badan mamalia tadi diseliputi oleh bulu-bulu halus. Bagi burung pula badan dia diseliputi oleh bulu pelepah. Bulu pelepah. Okey, kemudian dia bernafas menggunakan paru, menjalankan persenyawaan dalam tetapi dia tidak melahirkan anak. Dia bertelur. Okey. Beza dia dengan mamalia itulah. Beza yang ketara dia antara dia dengan mamalia. Dia bertelur tapi mamalia beranak. Okey. Makan dengan menggunakan paruh, mempunyai sepasang kaki bersisik kering dan sayap. Contohnya, contoh haiwan angsa, helang, gagak, burung hantu dan ayam. Okey, ini contoh-contoh dia tadi Okey, baik. Kita tengok pula kumpulan ikan. Baik, kita tengok pula kumpulan ikan. Okey, secara umumnya habitat dia memang di air lah ikan. Belum ada lagi ikan yang boleh hidup di darat. Okey. Kecuali kalau ikan yang dah mati lah. Mati memang ada dekat darat, dekat pasar. Okey. Yang lain memang akan hidup di air. Itu memang habitat asal dia. Okey. Kemudian ikan ini berdarah sejuk. Okey, apa nama dia berdarah sejuk tadi? Poikilotherma. Kena ingat perkataan-perkataan tu Kalau berdarah sejuk kita panggil sebagai poikilotherma. Kalau berdarah panas kita panggil sebagai homeotherma
Okay, kalau ikan dia poikiloterma, berdarah sejuk. Okay, bentuk badan yang larus. Larus ni maksudnya apa? Tajam maksudnya tajam lah kot. Okay, pergerakan berenang menggunakan ekor dan sirip, badan yang larus dan mempunyai sirip supaya boleh bergerak di dalam air. Okay, permukaan badan dia diseliputi oleh sisik berlendir. Tu kena tulis kalau jawab. Tulis sisik berlendir. Okay, kemudian bernafas menggunakan insang. Kaedah pembiakan bertelur di dalam air. Okay, dia melakukan persenyawaan luar. Dia persenyawaan di luar. Mana gamet jantan dan gamet betina tu dia akan mencantum di luar badan induk ataupun badan ibu dia. Kalau yang bersenyawaan dalam ni biasanya benih ataupun gamet tu bercantum di dalam badan. Tapi ini di luar, di air. Okay? Maksudnya jantan akan keluarkan gamet, betina sama juga dia akan bercantum di luar badan. Kita panggil persenyawaan luar. Dan cara dia membiak tu melalui bertelur lah. Okay, contohnya ikan salmon, ikan jerung, kuda laut, ikan pari. Okey. Okey, kemudiannya amfibia. Okey. Amfibia ni dia special sikit. Okey. Amfibia ni dia boleh hidup di air dan darat. Okey, kemudian darah dia berdarah sejuk, poikiloterma, untuk badan pelbagai, pergerakan berenang dan melompat. Okey, mempunyai badan yang berkulit lembap. Bernafas, okey, semasa kecil menggunakan insang. Okey, semasa kecil. Tapi bila besar, dewasa, dia akan bernafas menggunakan peparu dan kulit lembap dia. Okey, ingat. Kalau amfibia ni, biasanya kesalahan yang pelajar buat, dia ingat amfibia ni bernafas menggunakan peparu dan kulit lembap. Tapi dia lupa, waktu kecil, amfibia ni bernafas menggunakan insang. Contohnya macam anak berudu kan. Anak berudu ni, anak katak. Berudu lah, berudu. Okay, berudu dia bernafas menggunakan insang sewaktu dia kecil tu, katak sewaktu dia kecil. Okay, bila dia besar baru dia bernafas menggunakan peparu dan kulit lembap. Okay, kaedah pembiakan bertelur sama juga, dia bertelur di luar, persenyawaan luar, dia menjalankan persenyawaan luar. Okay, contohnya katak, kodok dan salamander. Okay, ni salamander ni yang warna macam kuning-kuning, oren-oren ni. Okay, ni salamander. Okay, nak tengok salamander kat mana? Cuba pergi Taman Negara Tanjung Piai. Dia biasanya dekat kawasan Paya, dia adalah salamander ni. Dia macam ikan tapi dia ada kaki. Okey. Baik. Cikgu. Ya. Beza katak dengan kodok. Katak dengan kodok saya pun tak pasti apa beza dia. Kodok ni saya rasa lebih besar daripada katak. Kalau tak silap saya lah. Katak ni yang kecil-kecil je. Dia ada spesies-spesies katak yang kecil-kecil tu kan, yang boleh lompat jauh tu, yang warna hijau, ada yang warna kuning kan. Kalau kodok ni yang warna hitam-hitam tu lah. Okay. Yang kita selalu nampak tu kan, yang masuk dalam kasut, itu kita panggil kodok. Cikgu. Ya. Badan dia berbiji-biji itu. Macam mana? Badan kodok berbiji-biji. Dia memang berbintik-bintik. Tapi kalau katak, saya rasa kulit dia agak licin sikit berbanding kodok ni. Macam kodok ni di badan ni macam menggerutu sikit. Okay, berbanding katak. Katak ni sisi yang kita susah nak tengok bukan susah lah, jarang kan. Biasanya kalau kita pergi ke kawasan hutan ke, baru kita nampak katak yang warna hijau tu, itu kita panggil katak. Tapi kodok ni biasa kita senang nampak lah, senang cerita. Masuk dalam kasut awak ke, itu kodok. Tapi nanti awak boleh google lah sendiri ataupun search, cuba cari apa beza katak dengan kodok ni. Okay. Tapi dari segi sifat dia sama je dua-dua. Bernafas menggunakan kulit yang lembap dan juga peparu. Dan dia dikira sebagai amfibia lah. Baik, okey, ini gambar lah, gambar katak dan juga kodok Ada beza ke? Ada beza lah sikit kan dari segi warna kan. Okey, baik. Tengok pula reptilia. Okey, yang terakhir reptilia Okey, reptilia ni sama juga. Habitat dia ada air dan darat, berdarah sejuk. Bentuk badan pelbagai, pergerakan berenang, menjala,
permukaan badan mempunyai kulit kering yang bersisik. Okey. Sifat dia yang antara sifat dia yang ketara lah dengan yang berbezaan dia dengan yang lain-lain tadi. Dia mempunyai kulit kering dan bersisik. Kalau berdarah sejuk tadi dah ada, memang ada yang haiwan lain berdarah sejuk. Tapi yang membezakan dia dengan yang lain, dia mempunyai kulit kering yang bersisik. Okay, kemudian bernafas menggunakan paru. Okay, keadaan pembiakan bertelur, biasanya bertelur di darat lah. Tapi dia menjalankan persenyawaan dalam. Maksudnya gamet tu bercantum di dalam badan, lepas tu baru dia keluarkan telur lah. Contohnya seperti cicak, ular dan juga tortoise, kura-kura. Ya, ni contoh-contoh reptilia. Biasanya reptilia ni binatang yang orang geli lah, orang tak suka kan. Okey, baik. Perbezaan antara haiwan vertebrata dan invertebrata. Okey, yang pertama, vertebrata mempunyai tulang belakang, manakala invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Yang kedua, mempunyai sistem saraf dan otak. Okey, sesetengah invertebrata, itu bagi vertebrata, sesetengah invertebrata tidak mempunyai sistem saraf dan juga otak lah. Otak ada tapi dia tidak mempunyai sistem saraf. Baik, yang ketiga, menggunakan rangka tulang untuk menyokong tubuh. Kebanyakannya vertebrata ni memanglah dia ada tulang, dia ada tulang belakang, kemudian mesti dia ada sambungan sendi tulang yang lain untuk menyokong bentuk badan dia. Okay, kalau tak ada tulang, dia jadi lembek lah, macam cacing, macam tapak Sulaiman kan. Okay, baik. Bagi invertebrata pula, dia rangka luar. Okay, yang keras atau berdalih dalam badan untuk menyokong tubuh badan. Okay, baik. Okay, saya nak awak cuba lengkapkan, saya nak bagi sikit latihan lah. Okay, awak ada berapa minit lagi ni? Awak habis pukul 1.50. So, ada berapa minit saya nak awak cuba lengkapkan jadual yang saya bagi ni. Buat dalam buku yang semalam awak buat tu. So, saya bagi masa 10 minit. Awak lengkapkan je, nanti kita bincang jawapan dia. Lagi 5 minit nak habis kelas kita bincang jawapan dia. Boleh? Okay, buat sekarang. Lengkapkan je jadual ni. Boleh rujuk buku teks awak.
nak mai je. Masuk apa? Okey dah ke? Dah ke belum? Dah ke belum? Belum. Belum Belum. Oh lama. Sekejap. Saya memang tak buat jawapan ni. Jadi kita bincang je lah. Okey? Sambil bincang tu aku tulis jawapan ya. Okey, tengok satu-satu. Kita tengok ikan dulu. Okey. Baik, ikan. Habitat dia kat mana? Air. Okey, ikan habitat air. Badan diseliputi oleh apa? Badan dia diseliputi oleh Sisik yang keras. bukan sisik keras. Sisik keras berlendir. Sisik berlendir jangan salah Jangan tersalah antara sisik keras dengan sisik berlendir. Okey. Sisik berlendir bagi sisik keras bagi reptilia. Tapi kalau ikan sisik berlendir. Okey, pembiakan kita bagi kat situ bertelur, telur tanpa cengkerang. Bagi ikan. Okey, jenis darah? Berdarah sejuk. Darah sejuk, melakukan persenyawaan Luar. luar. Contohnya apa? Bagilah salah satu contoh ikan, okey? Ikan emas ke, ikan keli ke. Okey, baik. Kemudian amfibia. Amfibia pula habitat dekat mana? Amfibia, habitat dia dekat mana? Dia tinggal dekat mana? Darat dan air. Okey, darat dan air. Okey, dia tinggal di darat dan air. Boleh tinggal di darat, boleh tinggal di air. Kemudian mempunyai kulit lembab. Okey, kemudian pembiakan. Pembiakan dia Lendir. bertelur. Okey, dia bertelur. Amfibia bertelur. Jenis darah ialah darah sejuk. Persenyawaan? Senyawaan luar. Okey, persenyawaan luar. Okey, satu saya lupa tadi nak ingatkan. Okey, ini amfibia ni bernafas menggunakan insang dan juga kulit yang lembab serta paru-paru. Insang masa kecil, dia dewasa, paru dan juga kulit lembab. Contohnya adalah seperti katak. Okey. Baik, kemudian reptilia. Reptilia boleh hidup di darat dan di air. Okey. Badan diseliputi oleh kulit sisik yang keras. Okey, pembiakan bertelur. Okey, telur bercengkrang. Telur bercengkrang. Beza dia dengan ikan tadi, amfibia tadi. Okey, amfibia dengan ikan ni telur tak ada cengkrang. Tapi reptilia telur dia ada cengkrang. Okey, jenis darah berdarah sejuk. Okey, berdarah sejuk, ikan, amfibia, reptilia berdarah sejuk. Melakukan persenyawaan Dalam. persenyawaan dalam. Okey, reptilia persenyawaan dalam. Contohnya seperti contoh apa? Ular. Okey, contohnya ular. Biawak. Okey, burung. Burung hidup di yang ni kelakar. Ada pelajar yang jawab burung hidup di udara. Memanglah burung tu boleh terbang, tapi dia bukan hidup di udara. Dia hidup di darat. Okay, dia terbang tu untuk dia bergerak saja. Tapi dia duduk tetap di darat lah, di atas pokok. Pokok tu di atas darat lah.
Jangan cakap burung hidup di udara. Okey, baik. Kemudian badan diliputi oleh bulu Pelepah. bulu pelepah. Telur bercabang. Jenis darah dia apa? Panas. Darah panas darah panas, homoioterma. Kemudian melakukan persenyawaan dalam. Contohnya, bagilah contoh ayam ke apa Baik, kemudian mamalia. Mamalia hidup di darat kecuali ada beberapa ikan sahaja yang hidup di air tetapi dia dikategorikan sebagai mamalia, iaitu yang pertama ikan paus, kedua ikan lumba-lumba dan juga ikan dugong. Okay, so 3 haiwan itu hidup di air tapi dia dikategorikan sebagai mamalia sebab dia beranak. Okay. Kemudian badan diseliputi oleh bulu-bulu halus ataupun rambut. Okey, bulu-bulu halus ataupun rambut. Okey, jenis pembiakan melahirkan anak. Dia melahirkan anak dia tak bertelur, dia melahirkan anak macam manusia. Mamalia ni kalau nak bagi contoh haiwan, awak boleh bagi contoh manusia, tak ada masalah. Kemudian jenis darah dia berdarah panas, melakukan persenyawaan dalam. Okey, persenyawaan dalam. Okay, ikan lumba-lumba, ikan paus melakukan persenyawaan dalam. Kemudian contoh dia, bagilah contoh apa-apa yang berkaitan. Okey? Baik. Okey, sampai kat sini dulu.